long injury sewaktu penghujung persaingan Liga Super tahun lepas dan agak lama tidak disenaraikan di dalam starting squad Sabah FC mahupun sub Sabah FC, hadir beberapa perlawanan saja tapi tetap memberi impact yang cukup besar kepada Sabah FC. Itulah dia Gabriel Perez, guys, dan kita sekarang ni ingin bercerita mengenai satu rumours ataupun mungkin betul, aku pun tak dapat info sebenarnya mengenai status pemain ni, tapi benda ni sudah berlegar lah di sosial media dan juga di bibir-bibir peminat Sabah FC. Even majority.com.my pun sudah mengeluarkan satu perkongsian yang mereka dapatkan daripada Instagram Palato Bola. Itulah dia yang benar yang kita bincangkan sekali lagi di video ni, guys. Tapi sebelum tu, buat anda yang belum subscribe Extra TV, sila lakukannya sekarang. Kita cuba untuk mendapatkan 10k subscriber di penghujung saingan Liga Super, Liga Bola Sepak Tempatan kita lah. So tekan butang subscribe, share kepada rakan-rakan anda yang belum subscribe, seterusnya like mana-mana video SRTV lah. Bantuan anda amatlah kami hargai. Okey, benda ni start dari semalam kalau aku tak silap, tapi apapun news ni adalah dikeluarkan oleh majority.com.my daripada 10 November 2025 yang bertajuk Gabriel Perez, Sabah FC berpisah, sang badak intai pengganti di benteng pertahanan. So biasanya majority.com.my ni okey lah, bukan semua yang mereka kongsikan ni betul, tapi mostly apa yang mereka berikan boleh dipercayai, especially lagi daripada Palato Bola lah. Ini pun antara sosial media yang kerap kali membuat perkongsian rumours yang akan menjadi realiti, lebih kurang macam tu. So aku cuma ingin bercerita mengenai pendapat aku saja, again aku tidak ada statement yang sah pengesahan daripada status Gabriel Perez ni. So izinkan dulu aku berkongsi yang dia ni ada kontrak expired dia pada 31 hari bulan 5 2026, which is tahun depan lah, dan telah turun sebanyak 3 perlawanan di Liga Super dan memberikan 1 gol, manakala untuk perlawanan Piala FA 1 perlawanan sahaja. Benda ni telah aku bincangkan pada video sebelum ni lah mengenai status, di mana bukan video sebelum ni, di live yang telah aku lakukan, di mana kita sama-sama berbincang ni. Anda memberikan soalan, aku jawab soalan tersebut, lebih kurang macam tu. So antara persoalan tersebut adalah mengenai status Gabriel Perez, di mana aku sendiri telah menyatakan dia ni player yang bagus, tapi kenapa dia tidak boleh beraksi di saingan bola sepak tempatan dia. So aku suspect benda yang menghantui beliau ni adalah dia ni adalah merupakan player yang berstatus injury prone lah, dan status tersebut telah menghantui beliau setelah beliau beraksi di Liga Super. Maksudnya di sini dia ni injury prone, so untuk dia beraksi di tahap yang lebih tinggi di bola sepak tempatan beliau mungkin menyukarkan beliau. So that's why kenapa beliau lebih sesuai beraksi di saingan bola sepak tempatan kita, kerana intensity dia kurang. That's why kenapa aku nampak dia di sini boleh beraksi dengan bagus. In fact, kalau aku katakan dia ni bukanlah pemain yang 100% fit, kalau kita track back balik aksi-aksi di saingan Liga Super sebelum ni, dia memang seringkali terlibat dalam masalah kecergasan dan fitness apa semualah. So that's why kenapa sekarang ni aku rasa ianya semakin teruk akibat penggunaan kerap kali menggunakan beliau di starting Sabah FC telah memberi impact yang besar untuk beliau punya inilah status kecergasan beliau dah, dan juga kecergasan dan kecederaan beliau. So that is why aku rasa kenapa barang ni slowly keluar dan memberi impact kepada beliau. So kalau kita tengok dari segi konteks mana aku katakan tadi, ianya berakhir pada 2026. So apa yang dikatakan sini adalah Gaby dan juga Sabah FC telah, ini menurut sumber tu lah, sekali lagi belum ada statement daripada Sabah FC, so kita tidak boleh katakan ianya benar terlebih dahulu. Cuma apa yang dikatakan sini adalah Sabah FC telah melepaskan Gabriel Perez walaupun under kontrak. Pasal klub tidak boleh suka-suka atau melepaskan pemain yang ada kontrak, kerana klub perlu membayar pampasan tersebut. So from my understanding daripada apa yang telah berlaku di antara player-player kita dahulu yang telah dilepaskan lebih awal sebelum kontrak mereka tamat, adalah mutual understanding di antara di antara klub dan juga individu lah,
yang untuk mengelakkan sebarang pampasan bayar dikenakan. So banyak reason yang kita boleh katakan di sini, tapi sekali lagi kita bercerita mengenai Gabriel Perez. So aku rasalah persetujuan ini telah dicapai kerana Gabriel Perez sendiri tahu yang beliau tidak boleh beraksi lagi bersama Sabah FC akibat kecederaan beliau, dan of course Sabah FC pula tidak mahu membayar gaji passenger. Lebih kurang macam, maksud aku passenger tu adalah orang yang dibayar gaji tapi tidak buat apa-apa. Lebih kurang macam itulah. So of course Sabah FC buat masa sekarang ni mereka memandang beratlah dari segi perbelanjaan yang telah mereka keluarkan. So untuk keberadaan satu pemain yang dibayar gaji tapi tidak boleh beraksi adalah satu beban yang besar, kerana ianya lebih bagus untuk mendapatkan pemain lain lah untuk berada di position tersebut. So sekiranya barang ni betul-betul berlaku, aku faham, dan impact untuk Sabah FC, of course kita boleh katakan jangan risau, kita Wilson dan juga Dominic Tan, so far gandingan diorang dua ni pun not bad jugalah. Okay, so far aku cakap not bad, aku cakap tu bukanlah hebat, tapi at somewhere in mencecah par level lah, lebih kurang macam tu. So antara benda-benda yang aku ingin ceritakan sekali, yang satu lagi di sini adalah squad depth kita untuk bahagian pertahanan ni memang aku boleh katakan cukup uzur lah. Okay, dengan mengharapkan basically kita ada 3, Robinson, Gaby dan juga Dominic Tan. Before this pun aku sudah mengatakan mempunyai 3 pemain yang boleh beraksi defensif, di mana kita menggunakan 2 defensif dalam sistem JP ni adalah tidak cukup sebenarnya. At least kena ada 4 pemain bahagian pertahanan. 2 yang starting 11, 2 lagi adalah selaku rotation player, kerana ianya penting untuk menjaga fitness pemain kita. So dengan ketidakberadaan Gaby lagi, basically rotation kita memang out lah. So kita akan menggunakan 100% Robinson dan juga Dominic Tan. Tapi sampai bila kita boleh menggunakan 2 individu ni? Kalau dari segi fitness, kecergasan, injury, aku lebih boleh mengharapkan Robinson Batwell. Tapi kalau Dominic Tan, walaupun dia Mr. Consistent, tapi still dia mempunyai sejarah injury, boleh melibatkan beberapa perlawanan juga beliau tidak diturunkan. So kalau salah seorang daripada mereka ni injured lagi, maksud aku si Robinson dan juga Dominic Tan, siapa lagi boleh beraksi selaku pure defender untuk Sabah FC? Of course kita boleh meletakkan contoh seperti Pelicanos, kita boleh meletakkan contoh seperti Gary Steve Robert, kerana 2 individu ni mempunyai defensive minded juga, tapi again mereka bukan pure defender. Kemungkinan besar akan ada ketidaksefahaman, mistake yang boleh akan berlaku. Jadi ini merupakan satu bad news untuk kita semua. Apa yang dikatakan oleh Majority.com.my ni adalah sang badak juga cuba untuk mencari pengganti di benteng pertahanan ni. Cuma transfer windows lama lagi akan buka. Untuk menuju transfer windows tu banyak lagi perlawanan yang perlu kita lalui. So adakah sekali lagi dengan ketidakberadaan Gaby ni akan memberi impact yang besar untuk squad Sabah FC, especially pertahanan kita, dan adakah Rawison dan juga Dominic Tan ni mampu untuk terus diturunkan sepanjang 90 minit di saki baki perlawanan kita ni sebelum kita mendapatkan satu lagi hikmat pemain import untuk memperkuatkan lagi benteng kita dan juga rotation kita. Bagi aku again lah, kita akan mengalami big trouble lah. Orang cakap sekiranya benda ni betul, dan kalau aku bilang something perlu dilakukan, something itu tidak wujud sebenarnya. Itu yang boleh katakan di sini. Kalau mengharapkan simpanan lain yang kita ada, pasal buat masa ni anak jati je lah. Tapi anak jati tersebut pun tidak diberi minit permainan untuk beraksi di position tersebut. It's a gamble lah untuk kita sebenarnya. So itu adalah perkongsian yang aku ingin lakukan kepada anda. Sekali lagi, ini adalah satu rumus, belum ada pengesahan daripada pihak manajemen Sabah FC, tapi nampak gayanya aku rasalah ianya akan berlaku juga oleh kerana history yang kita nampaklah sepanjang Gaby bersama Sabah FC ni, ianya kemungkinan boleh dikatakan yang Gaby tidak lagi bersama Sabah FC. Tapi itu pendapat aku guys. Bagaimana pendapat anda? Sila tekannya di ruang komentar bawah, dan bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.